Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang sedang bersiaran di laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Pada video kali ini insya-Allah kita akan bicarakan berkenaan tentang masih lagi berkenaan tentang buku Kuantum Ikhlas karya Albert Sentanu. Okey. The Power of Positive Feeling. Pada kali ini kita akan diskusikan subtopik bertajuk operasikan fikiran dengan sengaja. Subtopik ini sangat menarik juga kerana contoh-contoh yang dibagi tu kena ataupun dekat dengan diri kita, iaitu berkenaan tentang radio dan sebagainya. Okay, tanpa kita buang masa, kita teruskan. Melalui perasaan, kita mengundang apa yang kita fikirkan. Menurut beliau, kerana perasaan ini adalah bahan baku inti kepada fikiran kita. Tuan-tuan dan sekalian, apa yang beliau kaitkan dengan bagaimana memilih perasaan dengan bagaimana mengoperasikan fikiran dengan sengaja ini dengan radio. Okey. Cumanya kita kena ambil tahu adalah hidup atau berfikir dengan sengaja bukan sahaja sengaja memilih fikiran positif untuk kita fikirkan ataupun untuk kita fokuskan, bukan sekadar itu saja. Kerana kalau kita sekadar itu sahaja, lama kelamaan fikiran kita akan menjadi berat dan kita akan jadi penat. Jadi berfikir dengan sengaja yang dimaksudkan ini adalah memilih fikiran yang positif sambil kita memeriksa perasaan kita. Seperti contoh kalau kita buka radio, mencari siaran radio 99.9 FM contohnya. Jadi tugas kita adalah terus menerus memutar tombol tuning perasaan kita sampai akhirnya kita rasa tenang, rasa enak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau contoh suara radio itu masih lagi kresik-kresik ataupun masih lagi tak clear, berarti kita masih lagi berada di luar zon siaran 99.9 FM. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu terus mencari, lama kelamaan kita akan dapat bezakan kualiti suara yang lebih baik, lebih jernih apabila kita dekat dengan gelombang siaran 99.9 FM. Jadi begitu juga dengan perasaan dan hati kita. Bila kita masih lagi rasa tidak enak, rasa tidak selesa, maka sudah tentu itu masih jauh lagi daripada apa yang kita inginkan. Perasaan apa yang kita inginkan. Tapi kalau perasaan kita sudah semakin enak, semakin selesa, semakin tenang, bererti kita sudah semakin dekat dengan apa yang kita inginkan. Perasaan tidak enak atau nafsu mencerminkan perasaan yang tidak punya. Maka kalau kita pelihara perasaan ketidakpunyaan inilah yang akan mendatangi kita. Ketidakpunyaan inilah yang akan mendatangi kita. Begitu juga kalau perasaan enak atau ikhlas, itu mencerminkan perasaan cukup. Kalau perasaan cukup ini yang kita pertahankan, pelbagai kecukupanlah yang akan wujud dalam kehidupan kita. Mungkin ada sebagian orang tidak faham apa yang dimaksudkan dengan ketidakpunyaan ataupun kecukupan. Maksudnya adalah bila kita berada dalam perasaan yang tidak enak ataupun nafsu dan sebagainya, itu mencerminkan perasaan. Bila maksudkan kita mencerminkan perasaan yang tidak punya, maka yang kita tarik dengan izin Allah adalah yang kita tak nak lah. Ketidakpunyaan lah yang akan datang pada kita. Tapi kalau kita dalam perasaan yang enak, yang tenang, yang ikhlas dan sebagainya, itu mencerminkan perasaan cukup. Tadi itu perasaan tidak enak ataupun nafsu, itu mencerminkan perasaan yang kita apa, perasaan tidak punya. Bila kita berada dalam keadaan tenang, selesa, aman dan sebagainya, itu mencerminkan perasaan cukup. Jadi kalau kita pertahankan perasaan kecukupan ini, maka yang datang pun adalah kecukupan dalam kehidupan kita, insya-Allah, dengan izin Allah. Ini menurut buku ini. Jadi sekarang sudah sampai masanya untuk kita ubah paradigma. Bila kita bercakap tentang dunia pengembangan diri atau motivasi, orang akan cakap, "Oi, positifkan fikiran anda, positive thinking." Tapi sekarang kita nak ubah. Apa yang beliau tekankan, kita nak ubah kepada paradigma baru, iaitu positive feeling.
Okey. Kalau sebelum ni positive thinking selalu menyebut kita mendapatkan apa yang sering kita fikirkan, sekarang ni kita nak ubah kepada positive feeling. Kita akan mendapatkan apa yang paling sering kita rasakan dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang bab ni, ada orang yang dia against, ada orang yang tak setuju, ada orang kata ini bukan dalam Islam dan sebagainya. Saya bukan nak mempertahankan idea ataupun cadangan ataupun teknik-teknik seperti ini, tapi apakah salahnya kalau kita sentiasa menjaga ketenangan dalam hati kita dengan cara kita, dengan cara apa yang Islam anjurkan, dengan cara berzikir, dengan cara beristighfar dan sebagainya. Bukan semestinya kita meletakkan cara untuk kita tenang, ikhlas dan sebagainya. Ini sekadar orang kata apa, habuan nafsu ataupun habuan dunia semata-mata. Tak. Kita mengejar ketenangan ini melalui cara apa yang Islam anjurkan. Jadi buku ini dia menekankan untuk kita sentiasa berada dalam ketenangan. Jadi terakhir sebelum kita tutup video ini, rahsia sukses dengan ikhlas ada 3. Pertama, pilihlah fikiran-fikiran kita dengan sengaja. Kedua, perhatikan betul-betul bagaimana rasa fikiran-fikiran tersebut. Ketiga, upayakan supaya semua fikiran itu berasa enak dan juga ikhlas. Jadi sekadar itu saja perkongsian pada kali ini. InsyaAllah di laman Sumber Inspirasi kita jumpa lagi pada video akan datang. Jika anda ada sebarang idea ataupun penambahbaikan dan sebagainya, sila nyatakan di ruangan komen di bawah. Untuk kita sama-sama brainstorm untuk bagi yang terbaik untuk anda semua, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Kami doakan agar anda sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Ingat, pertama sekali tadi, pilih fikiran-fikiran kita dengan sengaja. Kedua, perhatikan betul-betul bagaimana rasa fikiran-fikiran tersebut. Ketiga, upayakan agar semua fikiran itu terasa enak dan juga ikhlas. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.